Datuk, satu kekangan dalam aktiviti redah berbasikal adalah kurangnya dari segi kemudahan termasuk laluan berbasikal. Jadi Datuk sebagai orang kuat PKBM dan juga sebagai penganjur kepada berbasikal di sekitar Kuala Lumpur ini, apakah cadangan yang boleh Datuk berikan kepada DBKL mahupun pihak berkuasa tempatan yang lain? Ya, terima kasih Hans. Kita di Malaysia ni budaya berbasikal dan juga budaya untuk berkongsi jalan belum dapat kita mulakan dengan secara yang kita berpuas hati. Jadi dengan keputusan DBKL yang telah menetapkan supaya kita adakan setiap Ahad pertama setiap bulan sebagai hari bebas kenderaan, ini merupakan satu langkah pertama lah, a small step ya. Di dalam perjalanan beribu batu kita ni, DBKL telah memulakan satu langkah yang baik di mana saya perhatikan telah mendapat sokongan yang begitu sihat daripada warga kota dan orang ramai. Ada yang datang daripada Penang, ada yang datang daripada Melaka dan sebagainya tadi. Kita terserempak lah. Dan bukan saja warga kota tetapi daripada seluruh negara. Ada yang daripada Sarawak pun datang juga. Jadi ini kita perlu mulakan kerana kalau kita hendak menjaga alam sekitar kita. Sebagai pencinta alam sekitar, bersama-sama dengan pihak berkuasa, kerajaan tempatan, kita kena mengorak langkah ini supaya kita nak memberikan kesedaran supaya pengguna-pengguna jalan raya akan tahu bahawa mereka terpaksa berkongsi dengan pejalan kaki, dengan pengayuh basikal dan juga yang mereka mungkin berjoging ya. Dan ini semua amat penting kerana kita nakkan supaya dalam masa sebulan tu, kalau dapat kita khususkan 4 jam dahulu, ya, kalau setahun, saya rasa kita tidak mengorbankan tak lebih daripada 0.5% lah. Tapi ia akan dapat menggalakkan supaya kita mengurangkan pengeluaran karbon. Ya. Dan ini telah dijanjikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita semasa di United Nations Conference on Climate Change pada 17 Disember 2009 di Copenhagen, bahawa Malaysia akan berusaha untuk mengurangkan carbon emission ni ke tahap 40% sebelum tahun 2020 dengan syaratnya ada bantuan dan sokongan daripada negara-negara maju. Okey Datuk, tunggu sebentar Datuk, kerana di talian ketika ini kita ada seorang lagi tetamu iaitu saudara Amlir Amyat yang juga merupakan perunding alam sekitar. Assalamualaikum Amlir. Waalaikumsalam. Amlir, ini cerita tentang berbasikal, tentang bagaimana nak menjaga alam sekitar di ibu kota Kuala Lumpur. Dan kalau kita lihat daripada segi pelepasan karbon, bagaimana Amlir melihat perkara itu di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur dan bagaimana usaha yang dijalankan oleh pihak Datuk Naim dan juga DBKL untuk menjadikan Bandaraya Kuala Lumpur sebagai bandar untuk kita berbasikal dan sebagainya. Ada hari-hari tertentu ya, Amlir? Ya, terima kasih. Bagi saya ini memanglah penggalakan untuk berbasikal ini suatu langkah ataupun inisiatif yang sangat baik. Cuma kita perlu ingat bahawa ada beberapa perkara yang perlu kita tengok dululah sebelum kita nak untuk melaksanakan suatu program yang agak bagi saya, bagi setengah orang mungkin agak drastik, iaitu menukar kereta kepada basikal. Kita mungkin susah kita nak imagine bahawa satu hari itu pada hari Ahad especially di mana orang semua nak pergi shopping dan sebagainya, tiba-tiba kita kena naik basikal, tak boleh lagi berkereta. Ya? Jadi perkara yang pertama ialah yang paling penting sekali ialah kemudahan-kemudahan ataupun option untuk orang yang berbasikal. Saya sendiri kalau saya nak pergi KL naik basikal, saya memang takut sikit lah kalau nak berbasikal di KL tu. Jangan kata di KL, di luar KL pun saya tengok keadaan kereta yang jangan kata dengan basikal, dengan motor pun dia tak tentu. Ya? Dia mungkin tidak menghiraukan kenderaan lain. Kalau basikal ni saya rasa satu perkara yang agak bahaya di beberapa tempat di Kuala Lumpur. Jadi mesti ada laluan yang selamat untuk orang berbasikal. Ya? Khususnya bagi budak-budak nak naik basikal lah. Yang kedua, perlu ada kesedaran terlebih awal berkenaan perkara ini. Kita tak boleh tukar terus meminta supaya semua orang berbasikal tiba-tiba pada satu hari Ahad tertentu. Jadi mesti ada perubahan yang
gradual dan juga beransur-ansur supaya mudah orang untuk menerima perkara ini. Walaupun perkara ini memang baik dan boleh dilaksanakan, tapi perlu diadakan dengan perlahan-lahan. Okey, Amli tunggu sebentar kerana saya nak bersama dengan Datuk Naim kembali. Datuk Naim, Amli ada menyebut berkenaan rasa terancam nak naik basikal di sekitar ibu kota Kuala Lumpur. Jadi, bagaimana Datuk melihat perkara itu dan bagaimana juga kita nak perluaskan bukan saja di Kuala Lumpur tapi boleh dikembangkan di negeri-negeri lain seperti Pulau Pinang, Johor dan sebagainya, Datuk? Ya, sudah ramai orang rasa terancam ya. Dan ini memang kita tidak boleh salahkan mereka kerana ini merupakan satu perkara yang agak baru. Dan kita kena kaji dari segi prasarana, kita kena kaji dari segi keselamatan. Banyak perkara kita perlu kaji. Tetapi yang kita mulakan sekarang ialah keinsafan dan kesedaran supaya kita mulakan, kita menanam benih ni. Ya, benih yang ditanam ini diharapkan akan subur. Sama-sama kita menyiram air, kita menjaganya dan apabila ia tumbuh segar, maka dia akan berputik dan sampai masanya dia berbuah dan semua akan dapat hasil buah ini. Jadi proses ini akan mengambil masa yang panjang. Jadi dengan langkah Dewan Bandar Kuala Lumpur khususnya Datuk Bandar kita yang bagi Datuk Seri Faizal mengambil langkah yang berani ya. Jadi maknanya kita telah memulakan satu proses ya seperti yang Datuk Bandar kata a step in 1,000 miles. Ya, perjalanan beribu batu ni kita dah mulakan langkah pertama dan kita terpaksa juga mendapat maklum balas daripada semua pihak dan kita we are not always right, maybe ada benda-benda yang kita buat tu mungkin silap, tetapi niat baik kita tu tak perlu dipersoalkan. Hanya sekarang ni bagaimana kita dapat memperbaiki supaya aktiviti riadah, aktiviti pencinta alam untuk kita memberikan dunia kepada generasi akan datang ni satu dunia yang sihat ya dan juga untuk mengadakan satu healthy lifestyle, satu gaya hidup yang sihat. Banyak perkara lah yang perlu kita ambil kira dan pandangan daripada semua pihak di awal ini memang amat perlu dan kita perlu meneliti, menganalisa, kita akan adakan postmortem ya mana yang baik, mana yang tak baik, jadi supaya akhirnya di dalam kemajuan begitu pesat yang kita kejar sekarang untuk membangunkan negara menjadi negara maju tanggal 1 Januari 2020, tetapi it's sustainable development di mana kita dalam kerakusan kita membangun ini kita masih memikirkan masa depan generasi anak cucu kita. Okey Datuk, baik, terima kasih Datuk. Saya nak kembali dengan Amli. Amli ada dengar itu daripada segi kesedarannya Amli. Mungkin Amli setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk. Secara ringkasnya Datuk, Amli, bagaimana Amli melihat cadangan-cadangan lain untuk menghidupkan Kuala Lumpur sebagai bandaraya hijau? Di antaranya selain daripada berbasikal tu yang mana saya rasa satu langkah yang amat dilalukan dan saya ucapkan tahniahlah kepada pihak DPKL dan juga pada pihak Datuk kerana inisiatif tersebut. Sebab saya pun sebenarnya baru-baru ni saya pergi Amsterdam dan saya lihat bandar itu penuh dengan basikal. Dan di sana memang ada kurang masalah kesesatan kereta dan mereka di sana menggunakan basikal dan juga lain-lain pengangkutan awam dengan begitu intensif sekali. Jadi memang boleh dilaksanakan dan saya memang naklah kalau boleh Malaysia ni dalam masa 10 tahun kita dapat melihat apa yang disebutkan oleh Datuk dan juga yang diharapkan oleh DPKL itu berlaku. Dan perkara-perkara lain juga termasuklah untuk melaksanakan, untuk menjadikan Kuala Lumpur sebagai sebuah bandar yang mesra alam, termasuklah usaha seperti menjadikan bangunan-bangunan yang akan dibangunkan dan juga bangunan-bangunan yang sedia ada menjadi lebih mesra alam. Misalnya mengamalkan teknologi hijau lah. Okey, baik Amli. Terima kasih Amli kerana bersama dengan kami pada malam ini. Okey. Dan terima kasih juga kepada Datuk Naim kerana sudi bersama dengan Astrawani pada malam ini. Terima kasih Datuk.